Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ini, pagi ini kita diberi kesempatan untuk kita sambung pengajian kita bagi risalah Nuqayah, risalah usul fiqh dari kitab Nuqayatul Ulum oleh Imam As-Suyuti, yang mana kita membahaskan tentang sumber-sumber pensyariatan Islam dan metod-metod bagaimana para ulama kita mengistinbat hukum. Yang mana kita telah berhenti pada minggu lepas pada kata Imam As-Suyuti, wa taqriruhu, bawahnya ala qawlin aw fi'lin wa kadha ma fu'ila fi ahdihi wa 'alima bihi wa sakat. Wa mutawatiruha yujibu al-'ilma wal ahadu al-'amala. Wa mutawatiruha yujibu al-'ilma wal ahadu al-'amala wa laysa mursalu ghairi ibn al-Musayyib hujjah. Terjemahannya, pengakuan Nabi SAW terhadap satu percakapan atau perbuatan adalah hujjah. Begitu juga apa yang dilakukan pada Nabi pada zaman Nabi SAW dan baginda tahu akannya namun mendiamkannya. Dan sunnah yang mutawatir itu ialah yang mewajibkan ilmu, manakala sunnah yang mewajibkan amal ialah al-ahad. Dan hadis mursal selain daripada mursal Sa'id bin al-Musayyib bukan hujjah. Okey, lepas tu kita akan masuk ijma' dan qaul sahabi insya-Allah. Okey. Jadi pertama kata Imam Suyuti, pengakuan Nabi SAW terhadap satu percakapan atau perbuatan adalah hujjah. Ana telah terangkan 2 minggu lepas perkara ni, cuma Ana ulang balik dengan lagi ringkas. Maksud takrir ataupun iqrar Nabi SAW adalah persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi SAW. Yang mana apabila dilakukan suatu perbuatan di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW tidak mengingkarinya, tidak membantahnya, maka itu dianggap sebagai tanda persetujuan dan pengakuan daripada Nabi SAW. Begitu juga jika satu kata-kata itu diucapkan di hadapan Nabi SAW, okey, dan Nabi SAW tidak ingkarinya, tidak membantahinya, maka kata-kata itu juga telah dipersetujui, kita anggap telah dipersetujui oleh Nabi dan telah diakui oleh Nabi SAW. Okey, itu yang dimaksudkan dengan iqrar atau takrir. Dan contohnya banyak di dalam sunnah. Pertama, kita ada contoh yang masyhur, yang mana apabila Nabi SAW dihulurkan kepada baginda binatang dhab, macam kita cakap macam biawak, biawak besar, padang pasir besar, biawak ni, yang mana Nabi SAW apabila dihulurkan kepada baginda makanan tersebut, Nabi SAW tolak. Okey. Tapi Nabi SAW tak mengingkari sahabat-sahabat lain yang makan dekat tepi baginda. Kan? Lalu bila sahabat tanya, kenapa kamu tolak wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW jawab, sebab makanan ini tak biasa ada dekat tempat aku. U'afi, aku rasa tak selesa nak makan. Macam itulah terjemahan dia. Dan aku rasa tidak selesa nak makan dan makanan ini tak ada dekat tempat aku. Ini bukan makanan kebiasaan yang ada dekat tempat aku. Okay, kata Nabi SAW. Jadi perbuatan Nabi SAW tidak mengingkari, tidak membantah perbuatan sahabat-sahabat yang lain makan dhab. Itu adalah satu bentuk daripada
iqrar ataupun takrir Nabi SAW terhadap perbuatan. Selain daripada tu, antara bentuk iqrar atau takrir yang ana sebut dah juga 2 minggu lepas, okey, adalah apabila hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada sahabat Nabi SAW Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, iaitu apabila Nabi SAW mengutuskan berapa sahabat ke dalam satu perjalanan, satu misi, di mana para sahabat ini pula, sekumpulan mereka ini lalu di satu lembah, satu kampung, lalu mereka mahu untuk bertamu, okey, di satu kabilah. Menjadi bertamulah, nak jadi tetamu. Yang mana adat orang Arab ini, apabila datang orang untuk bertamu, kita tak boleh tolak. Asalnya di dalam budaya orang Arab, jika ada orang datang untuk bertamu, kita tak boleh tolak dia. Okay, kita tak boleh tolak dia datang bertamu. Tetapi sekumpulan para sahabat Nabi ni tadi, sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka datang dan meminta untuk bertamu, mereka dihalang dan dilaranglah oleh ketua kabilah tersebut, ketua kampung tersebut. Okay, jadi mereka pun meneruskan perjalanan. Apabila mereka meneruskan perjalanan, tiba-tiba datang salah seorang daripada orang kampung, kata dia punya tuan kampung dia tu, orang besar kampung dia tu telah disengat kalajengking. Kan, kemudian dia tanya, ada tak daripada kalangan geng-geng kamu ini, kelompok kamu ini orang yang pandai ruqyah? Kan? Sebab ruqyah ni dah ada sebelum Islam. Pada zaman jahiliah pun dah ada ruqyah. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah kata, bawakan dan pamerkan kepada aku ruqyah-ruqyah kamu. Maksudnya yang zaman yang kamu pakai dulu. Apa yang menepati Al-Quran dan Sunnah, okey. Yang tak menepati Quran Sunnah akan ditolak. Okey. Tapi Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang lain, bawakan dan pamerkan kepada aku ruqyah-ruqyah yang kamu pakai dahulu. Maksudnya Nabi SAW nak nilai lah. Jadi ruqyah ni benda yang makruf, benda yang masyhur di kalangan orang Arab. Jadi dia tanya, ada tak daripada kalangan kamu orang yang reti ruqyah? Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW kata, saya reti, saya boleh ruqyah. Dengan syarat, nanti bila saya ruqyah, kena bagi kat saya habuan. Ada habuan saya nak. Okay, sebagai bayaran kepada ruqyah tersebut. Lalu sahabat tu pun pergi dan membaca Al-Fatihah kepada tuan yang sakit. Membaca Al-Fatihah kepada tuan kampung, ketua kampung yang sakit tu. Dalam sebahagian riwayat kata beliau membaca Fatihah 7 kali. Dalam riwayat yang lain tambah lagi 7 kali tu untuk beberapa tempoh lah. Saya lupa tempoh dia, tapi ada tempohnya. Kemudian setelah dia habis bacaan Al-Fatihah itu 7 kali tersebut, ketua kampung itu pun sihat seperti sedia kala. Okay, bangun sihat. Kan dalam hadis tu kata ka'annama nusyita min iqal. Macam sebelum tu dia sakit, dia macam orang yang kena ikat kan, macam orang yang menjadi tawanan, tiba-tiba dia bangun segar. Tak ada apa-apa sakit langsung. Jadi lepas berlaku perkara tersebut, sahabat tu pun mintalah dia punya habuan dia, iaitu berapa ekor unta atau kambing berapa ekor unta atau kambing, anda tak ingat. Kemudian lepas beliau dah ambil habuan tersebut, beliau jumpa dengan Rasulullah SAW dan bercerita kepada Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan, iaitu meruqyah dengan Al-Fatihah dan meminta bayaran. Jadi Nabi SAW bila dengar perkara tersebut, Nabi SAW tidak mengingkari dan membantah. Bahkan Nabi SAW kata, jangan lupa untuk bagi sebahagian daripada bahagian itu dekat aku juga. Okay. Jangan lupa untuk bagi sebahagian daripada bahagian yang kamu dapat tadi, yang binatang tadi tu, untuk bagi dekat aku juga. Jadi itu pun antara bentuk sunnah takririyah ataupun iqrar, yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Berkaitan dengan percakapan pula,
pengakuan Nabi SAW terhadap percakapan pula kata para ulama kita contohnya adalah kata-kata Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar mencadangkan as-salabu lil qatil, okey, ataupun salabul qatil liqatilih, okey, atau kama qala, dalam medan perang apabila musuh telah dikalahkan dan dibunuh oleh orang Islam yang mengalahkan dan membunuh musuh itulah yang paling berhak untuk dapat pakai apa yang ada dekat badan dia dari sudut perkara yang berharga. Okey. Dia paling berhak untuk dapat. Orang lain tak seberhak dia lah, dia yang paling berhak untuk dapat. Umpamanya kalau dekat pakaian, dekat tangan dia ada cincin. Kan? Orang yang dilawan tu ada cincin. Cincin tu nanti dia boleh ambil. Orang yang bunuh tu ambil. Okey, kat dalam medan perang. Perkara ini disebutkan di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW iakan apa yang Sayyidina Abu Bakar sebut radhiyallahu anhu. Okay, Nabi SAW tidak ingkar dan bantah. Jadi ini bentuk ikrar terhadap percakapan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okay. Kemudian dan sunnah yang mutawatir itu ialah yang mewajibkan ilmu, manakala sunnah yang mewajibkan amal ialah ahad. Jadi hadis yang mutawatir kita sentuh dah sebentar lalu, 2 minggu lepas. Hadis yang mutawatir ialah dari sisi ulama usul fiqh, hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang ramai, mencapai bilangan yang sangat ramai. Pada setiap peringkat sanad, setiap peringkat tu maksudnya sahabat, yang ambil daripada para sahabat tabi'in pun ramai, yang ambil daripada para tabi'in contohnya pun ramai, yang ambil daripada para tabi'in pun ramai. Okay, setiap peringkat tu ramai. Yang mana setiap peringkat mencapai bilangan yang mana mustahil untuk mereka berkomplot untuk tipu atas nama Nabi SAW. Okay, mustahil untuk mereka berkomplot untuk tipu atas nama Nabi SAW. Jika penuh syarat ni, bilangannya ramai sehingga mustahil untuk berkomplot untuk menipu di atas Nabi SAW, nama Nabi SAW, dan bilangannya ramai itu ada pada setiap peringkat sanad, maka kita akan panggil hadis tersebut hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir ini ulama sepakat ianya hadis yang sahih tanpa syak lagi, dan juga ianya hadis yang memberikan kepada kita keyakinan 100%. Ianya hadis yang betul Nabi SAW ucapkan. Okay. Kita tak ada syak walaupun 1%. Kita tak ada keraguan. Tak adalah syak. Kita tak ada keraguan walaupun 1%. Kita pasti 100% Nabi SAW ungkapkan. Itu menjadi mutawatir. So mutawatir mewajibkan ilmu. Maksud mewajibkan ilmu ini menjadikan kita yakin. Menjadikan kita yakin dan tahu secara pasti bahawa Nabi SAW memang ungkapkan perkara tersebut. Okay. Manakala hadis ahad pula ialah sebaliknya. Hadis yang tidak capai bilangannya, bilangan perawi dia, bilangan perawi mutawatir. Okay. Dan hadis ahad dibahagi kepada 3. Hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan pada salah satu peringkat sanad dia. Pada mana-mana silap pada mana-mana sanad dia, pada mana-mana peringkat dalam sanad dia, bilangan perawi yang paling kurang adalah seorang. Hadis gharib pelik, ganjil adalah hadis yang pada mana peringkat dalam sanad dia, bilangan perawi yang paling rendah kita boleh jumpa adalah seorang. Hadis aziz adalah hadis yang pada mana-mana peringkat dalam sanad dia, bilangan yang paling rendah kita dapat jumpa perawi adalah 2 orang. Manakala hadis masyhur adalah hadis yang mana-mana peringkat dalam sanad dia, bilangan paling rendah dia tak kurang daripada 3 orang atau 4 orang. Okay.
3 orang, 4 orang, 5, tak mencapai darjat mutawatir. Kalau orang tanya, bilangan perawi mutawatir tu berapa? Ustaz kata ramai tadi, contoh. Awak kata ramai tadi, kan, bilangan perawi mutawatir. Jadi berapa sebenarnya bilangan perawi mutawatir? Pandangan yang masyhur dan yang terkuat dalam ilmu, di kalangan ulama ulumul hadis, ulama mustalah hadis, perawi hadis mutawatir ni bilangan perawinya tidak tentu, tidak ditentukan. Dia tak ada bilangan terhad, dia tak ada bilangan silap, dia tak ada bilangan yang dikhususkan. Boleh jadi 10 tu mutawatir, boleh jadi 7 mutawatir, boleh jadi 20 mutawatir, 30 mutawatir. Dia berbeza ikut kes dan berbeza ikut hadis dan berbeza juga ikut kepakaran ulama tu. Okey. Berbeza ikut kepakaran ulama dan berbeza ikut kes hadis. Sanad by sanad, case by case, hadis by hadis by hadis. Okey, yang tepatnya adalah dia tak ada bilangan tertentu. Sebahagian ulama macam Al-Imam Suyuti, pengarang kita ni, pengarang bagi Risalah Nuqayah Al-Ulum ni, buku yang kita tengah baca ni, buku Al-Usul Fiqh ni, Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau sendiri cenderung mengatakan bilangan mutawatir 10 orang. 10 orang perawi. Maksudnya pada mana-mana peringkat dalam sanad, bilangan perawi yang paling sikit dan minima kita boleh jumpa adalah 10. Itu maksud dia. Pada mana-mana peringkat dalam sanad, bilangan perawi yang paling sikit dan minima kita boleh jumpa adalah 10. Itu mutawatir di sisi Imam As-Suyuti, pengarang risalah yang kita tengah baca ni. Okey, dan daripada 10 bilangan ni, 10 ni tadi, Imam As-Suyuti menjadikan ianya syarat untuk mutawatir, dan itulah syarat di dalam kitab beliau yang mengumpul hadis-hadis mutawatir. Kalau anda tak silap, nama kitab Imam Suyuti itu Qatfu Al-Azharil Mutanathirah. Qatfu Al-Azharil Mutanathirah fil Ahadithil Mutawatirah. Okay, lebih kurang gitu tajuk dia. Tapi yang masyhur di kalangan ulama hadis yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu As-Salah, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam As-Sakhawi, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tiada bilangan tertentu. Bahkan penentuan bilangan, setiap bilangan yang ada pandangan ulama kata 30, 40, 300, 100, 70, 40. Okey. Penentuan bilangan-bilangan tu kesemuanya pandangan yang tak kuat. Lemah. Yang kita ada seorang ulama yang masyhur yang bernama Al-Qadhi Qasim Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi. Okay, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, Al-Qadhi Qasim Ibnu Qutlubugha ataupun Qutlubagha. Okay, Qutlubugha Al-Hanafi. Ulama besar dalam bidang hadis dan fiqh, terutamanya fiqh Hanafi. Yang mana beliau merupakan anak murid dan rapat Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay. Al-Qadhi Qasim Ibnu Qutlubugha adalah anak murid rapat Imam Ibnu Hajar. Dan Al-Qadhi Qasim Ibnu Qutlubugha, beliau ada tulis, kita cakap, syarah, okay, ataupun hasyiah kepada kitab guru beliau Imam Ibnu Hajar, okay, iaitu Nuzhatun Nazar. Okay, bismillah. Kepada kitab guru beliau Nuzhatun Nazar, okay, beliau ada buat hasyiah. Hasyiah ni macam syarah lah, okay, huraian. Dalam kitab tersebut, Ibnu Qutlubugha sebut, pandangan yang menetapkan bilangan bagi perawi hadis mutawatir kesemuanya lemah ataupun tak ada dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sandaran. Bukan tak ada dalil langsung, ada dalil lah. Tapi tak ada dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sandaran. Ada beza antara kita cakap tak ada dalil langsung, pandangan ini tak ada dalil. Itu berat kalau cakap macam tu. Dengan kita cakap pandangan ini tak ada dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sandaran. Okay, ada beza.
So Imam Ibn Qutluburra kata penentuan bilangan perawi mutawatir 10 ke, 13 ke, 300 ke, 30 ke, 40 ke, 70 itu semuanya lemah. Okey. Jadi dia berbalik kepada hadis itu sendiri dan ulama hadis tu. Hadis dan ulama hadis. Hadis tu maksudnya sanad. Kadang-kadang ada sanad yang kita tengok 3-4 sanad sahaja tapi kita dah rasa sangat yakin. Sebab walaupun ada 3 atau 4 sanad sahaja, nama-nama yang ada dalam sanad tu nama-nama orang yang sangat masyhur dan besar. Bayangkan kalau dalam satu sanad ada Imam Ahmad, ambil daripada Imam Syafi'i, ambil daripada Imam Malik, ambil daripada Nafi', ambil daripada Nabi SAW. Kan, ini antara sanad yang paling perfect dekat muka bumi lah. Kita ada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, pengasas mazhab Hanbali. Kita ada imam kita Asy-Syafi'i. Kita ada Imam Malik. Imam Malik ambil daripada Nafi', tabi'in yang masyhur, yang thiqah, yang alim. Dan Imam Malik ada 2 guru nama Nafi', seorang pakar hadis, seorang pakar qiraat. Nafi' pula ambil daripada Ibnu Umar. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sahabatnya masyhur. Ibnu Umar ambil daripada Nabi SAW. Sanad cantik. Kan? Walaupun satu sanad ni sangat kuat. Sangat. Bayangkan dalam sanad ni saja terkumpul 3 imam mazhab. Ada beberapa sanad macam ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad. Ada dalam berapa belas sanad. Yang ada dalam berapa belas hadis. Yang sanad dia Imam Ahmad ambil daripada Imam Syafi'i, ambil daripada Imam Malik, ambil daripada Nafi', ambil daripada Ibnu Umar, ambil daripada Nabi SAW. Jadi kalau ada 2-3 sanad macam tu, yang sama kaliber, sama kualiti macam tu, seorang ulama hadis tu mungkin dah rasa sangat yakin dah. Dia dah rasa 100% yakin. So bagi dia, dalam kes hadis khusus ini, dalam this particular hadis, mungkin dengan dia lihat 3 sanad ni, 4 sanad ni, dia dah rasa dia yakin 100%. So itu mutawatir di sisi dia. Okay? Okay, ala kulli hal, perincian tentang mutawatir dan bezanya di antara ulama usul dan ulama hadis tu adalah perbahasannya dan lebih sesuai dibincangkan dalam bidang ilmu hadis. Okay? Apa contoh hadis mutawatir? Contoh hadis mutawatir, hadis yang masyhur kita biasa dengar, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah baginya tempat duduk di dalam neraka. Itu pertama, antara contoh hadis mutawatir. Kata para ulama kita, antara hadis mutawatir juga adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang melihat Allah di hari kiamat. Ru'yatullah juga mencapai darjat mutawatir. Yang mana Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Okay. La tadammuna li ru'yatihi. Okay. Kamu akan melihat Tuhan kamu nanti di hari akhirat kelak seperti mana kamu melihat bulan ini sekarang. Kamu semua tidak akan berhimpit-himpit. Okay. Tidak akan berhimpit-himpit dan bersesak-sesak untuk melihatnya. Dia mutawatir juga, mutawatir secara makna. Maksudnya ada banyak hadis yang menjurus kepada makna yang sama, mengisbatkan bahawa kita akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Di hari akhirat kelak, silap. Okay. Di hari kiamat pun akan lihat dan juga hari akhirat. Di hari kiamat, silap. Hari kiamat tak, yang melihat, yang pertama kita melihat Allah adalah ketika pembalasan, hari pembalasan. Apabila dibangkitkan ke semua anak Adam dan dikumpulkan dan Allah datang untuk memulakan penghukuman dan untuk memulakan, kita cakap judgement lah, penghukuman. Okay, apabila Allah datang, semua akan nampak waktu tu. Okay, semua akan nampak waktu tu, tak terkecuali. Okay, mengikut sebahagian pandangan ulama lah, semua akan nampak Allah dan akan terkejut dan
terkejut dan tak mampu untuk menahan, jadi pingsan. Apabila Allah tiba untuk memulakan penghukuman, semua akan melihat dan terkejut dan akan pingsan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Tuhan kamu dan para malaikat berbondong-bondong. Saf-saf. Ada saf-saf. Okay. Itu pertama. Dan itu bukanlah melihat Allah yang menjadi nikmat. Itu semua orang nampak. Hatta orang kafir pun nampak. Melihat Allah yang jadi nikmat ini khusus bagi ahli syurga. Khusus bagi ahli syurga. Nikmat terbesar di dalam syurga. Okey. Itu mutawatir. Hadis ahad terlalu banyak lah. Majoritinya hadis ahad. Okey. Majoritinya hadis ahad. Dan hadis ahad ni dia sahih. Dia bukan dia sahih, silap. Hadis ahad ni ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Hadis mutawatir tak ada sahih, hasan, dhaif. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar ada orang kata hadis ni mutawatir tapi dia hasan, contoh. Hadis ni mutawatir tapi dia dhaif, contoh. Itu maksudnya orang tu dia tak berapa faham ilmu hadis. Sebab kalau dia mutawatir, dia confirm sahih dah. Tapi hadis ahad tak. Hadis ahad ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau hadis ahad itu makbul. Makbul maksudnya 4. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Okay, status hadis tu sahih ataupun hasan, li zatihi dan li ghairihi, maka dia jadi hadis makbul. Maka hadis yang makbul itu boleh dijadikan hujah dan dia mewajibkan amal. Mewajibkan amal. Maksud mewajibkan amal ni apa? Orang tu mungkin dia tak yakin 100% tanpa keraguan 1% pun yang Nabi SAW cakap. Maksudnya dia mungkin tak yakin 100%. Dia mungkin yakin 90%. Mungkin yakin 80% Nabi SAW sebut hadis ni. Tapi itu sudah cukup untuk mewajibkan dia buat dan beramal sesuai dengan apa yang adalah hadis tu. Itu sudah cukup. Sangkaan yang kuat dan berat itu sudah cukup untuk mewajibkan dia beramal dengan apa yang adalah hadis tu. Okay, dan Ana juga dah sebut 2 minggu lepas, ini kita ulang kaji lagi untuk siapa yang apa nama dia, mungkin terlepas ataupun tak tahu kita kat mana. Ana dah sebut dah 2 minggu lepas, hadis ahad ini walaupun asalnya kalau dia sahih, dia tak meyakinkan. Dia bukan tak meyakinkan. Dia tak sampai ke tahap 100% membuatkan kita yakin Nabi SAW sebut. Tapi ada keadaan-keadaan yang dia boleh upgrade. Dia akan di-upgradekan menjadi yakin. Asalnya hadis ahad yang sahih ini, dia memberi faedah sangkaan. Sangkaan tu maksudnya kita ada sangkaan kuat Nabi SAW sebut. Bila ulama kata hadis tu sahih dan hasan, tuan-tuan dan puan-puan yang duduk kat rumah ada sangkaan yang kuat Nabi SAW sebut. Kuat. Ada sangkaan sikit, keraguan yang sikit je. Yang kata mungkin Nabi SAW tak sebut, mungkin ada kesilapan. Tetapi ada keadaan-keadaan yang mana walaupun dia ahad, dia boleh jadi yakin. Dia ahad tapi dia boleh jadi yakin. Kata para ulama kita, contohnya hadis-hadis yang ada dekat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka asalnya dia memberi kita cakap memberi sangkaan. Memberi kat kita sangkaan yang kuat bahawa Nabi SAW sebut. Tapi bila dah ada dalam Bukhari dan Muslim, dia dah upgrade jadi keyakinan. Keyakinan. Dia mungkin ahad, mungkin hadis dia 1 sanad je, 2 sanad, 3 sanad je. Tapi kita yakin Nabi SAW sebut. Sebab ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Okay, ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Okay, sebab apa? Sebab Sahih Al-Bukhari dan Muslim itu telah pun diterima oleh para umat kita ni. Telah diterima oleh para ulama dekat umat kita ni. Telah diterima dan diakui. Telah berlaku kesepakatan akan menerima dan mengakui hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Talaqqatul ummatu bil qabul. Jadi bila hadis-hadis tu telah diterima oleh umat ini, telah disepakati akannya oleh para ulama kat umat ini, maka hadis-hadis itu
ada keyakinan sebaliknya. Ada ijma' bahawa ianya kita boleh meyakini ia. So dia jadi kuat. Kita yakin. Okay? So itu contoh. Kemudian kata Imam Suyuti, dah hadis mursal selain daripada mursal Sa'id ibnu Al-Musayyib bukan hujah, atau Al-Musayyab bukan hujah. Hadis mursal. Mursal ini apa? Mursal ini seorang tabi'in yang terus berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau aku mendapat khabar daripada Rasulullah SAW bahawa Rasulullah SAW berkata atau buat sedemikian. Rasulullah SAW berkata demikian. Rasulullah SAW buat demikian, sekian-sekian. Rasulullah SAW buat sekian-sekian, cakap sekian-sekian, kata sekian-sekian, kan? Mempercayai sekian-sekian. Itu mursal. Apabila seorang tabi'i ini adalah peringkat bawah sahabat, bawah mereka tabi'in. So tabi'in ni orang yang tak jumpa Nabi lah. Para tabi'in orang yang tak jumpa Nabi. Sebab kalau dia jumpa Nabi, dia jadi sahih. Kalau dia jumpa Nabi dalam keadaan dia beriman, dan dia mati di dalam Islam, walaupun seketika dia jadi sahabat. Tabi'in mesti, kalau nak jadi sahabat, mesti kena jumpa Nabi. Walaupun dia jumpa Nabi tu sekejap je. Sekejap dia jumpa pun boleh jadi sahabat. Okay? Tabi'in adalah orang yang tak pernah jumpa Nabi. Tapi dia pernah jumpa sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Dia pernah jumpa sahabat. Kan? So itulah hadis mursal. Apabila seorang tabi'in yang tak pernah jumpa Nabi SAW, hanya sempat berjumpa dengan para sahabat, ataupun mungkin seorang je daripada para sahabat, dia mengangkat hadis itu terus ke Nabi, seolah macam dia dengar direct daripada Nabi SAW. Lepas tu kata Imam Al-Iraqi, marfu'ut tabi'in 'ala al-masyhuri mursalun aw qayyidhu bil kabir. Hadis mursal ini adalah hadis yang tabi'in menisbahkan terus kepada Nabi SAW. Walaupun dia tak pernah jumpa pun. Kan? Marfu'ut tabi'in 'ala al-masyhuri mursalun. Dan kata Imam As-Suyuti dekat sini, hadis mursal bukan hujjah. Sebab selain mursal Sa'id bin Musayyib. Sebab asalnya hadis mursal ini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis mursal di sisi jumhur, jamahir, ramai sangat-sangat ulama hadis, dan juga dalam mazhab Asy-Syafi'i, dia bukan hujjah. Sebab dia masuk dalam kategori dhaif. Okay, dia masuk dalam kategori hadis dhaif. Dan kata para ulama, hadis dhaif yang paling ringan kedhaifannya. Hadis dhaif yang paling ringan kedhaifannya adalah hadis mursal. Hadis dhaif yang paling ringan kedhaifannya adalah hadis mursal. Dan di sisi ulama hadis, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj dekat Muqaddimah Sahih Muslim beliau, Imam Muslim sebut hadis mursal ini ditolak oleh semua ulama hadis, ataupun hampir ke semua ulama hadis. Kata Imam Al-Iraqi di dalam Alfiyah beliau, waraddahu jamahirun nuqadi lil jahli bis-saqiti fil isnadi. Okay, waraddahu jamahirun nuqadi lil jahli bis-saqiti fil isnadi. Dan hadis mursal ini ditolak oleh ramai sangat-sangat ulama hadis. Jamahir an-nuqad, ulama hadis tolak. Kenapa? Lil jahli bis-saqit, kerana kita tak tahu, kita jahil siapa perawi yang hilang dalam sanad ni. Sebab bila ada perawi yang hilang dalam sanad, bila ada keguguran perawi dalam sanad, hadis tu jadi hadis dhaif sebab sanad tak bersambung. So hadis mursal ini ulama hadis kesemuanya, boleh kata hampir kesemuanya, menolaknya dan menganggapnya dhaif. Lil jahli bis-saqiti fil isnadi. Waraddahu jamahirun nuqadi lil jahli bis-saqiti fil isnadi. Okay, itu hadis mursal.
okey, dia bukan hujah dan dia dhaif. Dia dhaif dan dia bukan hujah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, dia dhaif dan bukan hujah. Hanya senya satu mursal sahaja yang diterima dalam mazhab kita. Bukan satulah. Kalau kita nak jadi lebih berhati-hati dan lebih tepat dalam penukilan, sebenarnya bukan satu. Bukan satu orang, tapi satu jenis. Okay, kalau kita tengok kat sini, Imam As-Suyuti sebut mursal yang mursal ini bukan hujah dalam mazhab kita, melainkan mursal Sa'id bin Al-Musayyib. Sebenarnya dia bukan mursal Sa'id bin Al-Musayyib seorang sahaja. Dia mursal mana-mana sahaja daripada kalangan kibar at-tabi'in. Bukan Sa'id bin Al-Musayyib sahaja. Rahimahullah. Siapa sahaja yang satu level dengan Sa'id bin Al-Musayyib. Sebab Sa'id bin Al-Musayyib ni daripada peringkat kibar at-tabi'in. Kibar at-tabi'in maksudnya para tabi'in senior yang sempat berjumpa dengan ramai para sahabat. Mereka ni bukan tabi'in junior, dipanggil sigar at-tabi'in, yang mana mereka jumpa dengan satu dua sahabat je. Tak. Kan, sigar tabi'in contoh macam Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri wafat 124 Hijrah. Kan, 124. Okay, Imam Az-Zuhri guru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik, mazhab Maliki, Najmus Sunan. So, Az-Zuhri merupakan tabi'in yang junior, yang jumpa beberapa je sahabat, satu dua je. Okay. Tapi Sa'id bin Al-Musayyib dianggap antara tabi'in yang senior. Sebab beliau sempat jumpa dengan ramai para sahabat. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyib adalah menantu bagi ulama besar hadis, rawiyatul hadis, okay, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Beliau adalah menantu Abu Hurairah. Bayangkan kalau dah jadi menantu Abu Hurairah, mestilah tahu hadis banyak, betul tak? Sebab Abu Hurairah ni sahabat yang boleh kata paling banyak riwayatkan hadis. Okey, boleh dikatakan sahabat yang paling banyak ataupun memang paling banyak lah. Jadi Ibnul Al-Musayyib bin Al-Musayyib atau Ibnul Musayyib ini merupakan menantu Abu Hurairah. Jadi di sisi Imam Asy-Syafi'i, hadis mursal Sa'id bin Al-Musayyib dan juga yang seumpama dengannya daripada kalangan kibar tabi'in, dia boleh jadi ada hujjah, dia boleh jadi hujjah kerana ataupun apabila kita dapati ada penyokong-penyokong bagi hadis mursalnya. Penyokongnya apa? Penyokongnya banyak. Itu Imam Asy-Syafi'i perincikan dalam kitab Ar-Risalah. Okey. Cuma untuk ana sebutkan hari ni tak sempat, dan dia juga agak advance untuk orang yang mungkin tak tahu asas dalam ilmu ulumul hadis. Imam Syafi'i ada sebutkan banyak perkara yang boleh sokong mursal itu sehingga boleh jadi hujah. Tapi yang mudahnya adalah untuk kita boleh faham, yang mudah apa? Kalau hadis mursal tu datang bawa satu teks hadis dan kita jumpa ada hadis mursal lain daripada jalan lain, mursal juga, yang bawa teks yang lebih kurang sama makna. Okey. Ataupun kita jumpa jalan lain yang mana hadis dia sambung sanad, musnad. Okey. Yang membawa teks yang maknanya sama, lebih kurang sama. Itu antara penyokong yang menyebabkan hadis mursal tu boleh diterima. Okey. Selain daripada tu, hadis mursal asalnya dhaif lah dan ditolak. Cuma ulama dalam mazhab lain, khususnya mazhab Al-Maliki dan Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, mazhab Hanafi dan Maliki, mereka menerima mursal sebagai hujah. Tapi sebenarnya mereka letak syarat juga. Okay? Mereka letak syarat juga. Tapi mereka menerima mursal sebagai hujah. Okay? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dan juga Imam Ahmad. Okay, dan juga Imam Ahmad.
Okay, so Imam Ahmad dalam usul mazhab beliau mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Okay, beliau mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Ada yang kata dhaif di sisi Imam Ahmad tu adalah hadis hasan, dan ada yang kata dhaif tu dhaif ringan, termasuk mursal. Ala kulli hal, dalam mazhab lain mereka lebih mudah untuk terima hadis mursal sebagai hujah. Dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i, mereka lebih bermudah. Tapi taklah mudah pun, mereka ada syarat sebenarnya. Mereka ada syarat. Hakikatnya mereka ada syarat. Bukannya semua orang pakai mursal macam tu, tak. Okay, hatta mazhab Maliki contohnya yang terima mursal sebagai hujah pun ada syarat. Imam Al-Iraqi sebut wahtajja bihi Malikun kadza Nu'man wa tabi'uhuma bihi wadanu. Atau kama qala. Hadis mursal ini dihujahkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, Nu'man, okay, maksudnya Abu Hanifah, dan para pengikut mereka juga. So mazhab orang-orang dalam mazhab Maliki dan Hanafi lah. Tapi mereka ikut pun ada syarat. Bukan mereka terima mursal terus. Tak ada mazhab, mungkin ni anda boleh bagi maklumat penting kat tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada mazhab yang terima hadis mursal itu hujah dengan sendirinya tanpa ada syarat. Semua mazhab letak syarat. Hatta mazhab Abu Hanifah letak syarat, hatta mazhab Maliki letak syarat. Hatta mazhab Hanbali pun letak syarat. Maksudnya mereka tak pakai dia hujah secara mutlak. Macam dalam kes mazhab Maliki, mereka ada letakkan beberapa syarat. Syarat ini diperincikan oleh ulama besar dalam mazhab mereka, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar, Hafizul Maghrib, ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah. An-Namari Al-Maliki, Ibn Abdul Bar. Okay. Ibn Abdul Bar ada perincikan tentang syarat kita boleh pakai hadis mursal dalam mazhab mereka, mazhab Maliki, dalam muqaddimah kitab beliau At-Tamhid. Muqaddimah At-Tamhid. Tamhid syarah Muwatta', muqaddimahnya ada muqaddimah yang penting dalam ilmu ulumul hadis. Dalam muqaddimah At-Tamhid, Ibn Abdul Bar sebut syarat-syarat nak pakai hadis mursal dalam mazhab Maliki. Okey. Itu secara ringkaslah contoh apa ataupun apa yang kita nak bahas tentang hadis mursal. Kemudian kita masuk al-ijma'. Al-ijma' ialah kesepakatan. Okay, kita baca bahasa Arab dia. Sekejap, bismillah. Al-ijma' ittifaqu fuqaha'il asri ala hukmil hadithah wa huwa hujjatun wa ala man ba'dahu fi ayyi asrin kana ولا يشترط انقراضه فلا يجوز الرجوع ولا يعتبر قول من ولد في حياتهم ويصح بقول وفعل ومن بعض لم يخالف بقول وفعل ومن بعض لم يخالف وليس قول صحابي حجة على الجديد. وليس قول صحابي حجة على الجديد. Okay. Ijma'. Apa dia ijma'? Al-ijma' ialah kesepakatan al-mujtahid ataupun fuqaha. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Zaman dulu, uruf atau kebiasaan para ulama kita bila mereka guna istilah faqih atau fuqaha, mereka juga merujuk kepada mujtahid. Al-mujtahid. Okay. Ataupun mereka kata mufti. Mufti pun zaman dulu merujuk kepada mujtahid. Jadi zaman dulu mujtahid, mufti, faqih, kesemua mereka ni sebenarnya mencapai darjah ijtihad. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab-kitab usulul fiqh yang lebih lanjut, di bahagian belakang kitab dia akan ada syurutu al-mujtahid. Ataupun dalam kitab-kitab yang awal, kitab-kitab usul fiqh awal, dia akan jaga syurutu al-mufti. Syarat-syarat jadi mufti. Tapi bukan mufti yang ada macam zaman sekarang. Mufti yang ada zaman sekarang bukan mujtahid. Mufti yang ada, mufti kat sini maksudnya zaman dulu, iaitu mujtahid. Mufti merujuk zaman dulu tu mufti yang mujtahid. Sebab tu syarat-syarat yang mereka letakkan tinggi dan ketat. Hampir-hampir, kita boleh kata, hampir-hampir tak ada orang zaman sekarang yang penuhi syarat tersebut.
syarat syurutul mufti atau mujtahid yang ada. Okey, hampir-hampir. Kalau mungkin ada pun, kita boleh katalah mujtahid yang ada zaman sekarang ni boleh kira dengan jari. Okey. Kalau kita nak kata ada, okey, hampir-hampir tak ada. Ala kulli hal, ijma' ialah kesepakatan fuqaha, maksudnya mujtahid, pada suatu zaman, yang mana zaman ni mesti lepas zaman Nabi SAW. Sebab tak masuk akal ada ijma' pada zaman Nabi. Tak masuk akal ada ijma' pada zaman Nabi. Ijma' mesti datang lepas zaman Nabi. Dan zaman pertama, first zaman yang boleh berlaku ijma' bila? Zaman sahabat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Ijma' tak ada zaman Nabi. Kalau ada orang cakap, telah berijma' para sahabat pada zaman Nabi, salah. Sallallahu alaihi wasallam. Ijma' dia mesti datang lepas zaman Nabi. Ijma' mesti datang lepas zaman Nabi. Pada suatu zaman, bermula daripada zaman para sahabat dan zaman sekarang pun boleh berlaku lagi. Boleh berlaku, ada imkan, kemungkinan untuk berlaku ijma'. Walaupun dari sudut realiti dia adakah berlaku ke tidak, itu perbahasan lain lah. Tapi dari sudut perbahasan boleh ke tidak berlaku, akal mengharuskan ke tidak, ataupun akal mengatakannya mustahil, jawapan dia akal tak kata mustahil. Akal mengharuskan untuk berlaku ijma' zaman sekarang. Cuma hakikatnya berlaku ke tidak kan, apa syarat dia, itu perbahasan lain lah. Pada satu zaman, akan suatu hukum, hukum al-hadithah, hukum. Dan hukum ini hukum fiqh. Ataupun hukum akidah pun boleh lah. Okay? Ada sebenarnya ijma' ni di dalam banyak, semua bidang ada. Kita ada ijma' dalam akidah. Kita ada ijma' dalam fiqh. Kita ada ijma' dalam tafsir. Kita ada ijma' dalam penerimaan hadis. Semua, hampir semua bidang ada ijma'. Kita ada ijma' dalam bahasa Arab. Okay? Kita nak fokus dekat ilmu usul al-fiqh ni, ijma' dalam bidang fiqh. Walaupun tak nafi, ijma' dia boleh berlaku dalam semua bidang. Boleh berlaku dalam semua bidang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau buka sebahagian kitab hadis ataupun kitab akidah silap. Kitab akidah, antaranya kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalaka'i. Okey. Beliau sebenarnya nukilkan ijma' yang banyak. Hatta dalam tajuk sebenar panjang Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalaka'i tu ada sebutkan tentang ijma'. Jadi ijma' boleh berlaku dalam akidah. Ijma' boleh berlaku dalam tafsir, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama tafsir banyak, kadang-kadang mereka kata okey, telah berlaku ijma' bahawa ayat ini ditafsirkan dengan sekian-sekian. Telah berlaku ijma' bahawa ayat ini ditafsirkan dengan makna sekian-sekian. Telah berlaku ijma' bahawa lafaz ini ditafsirkan dengan makna sekian-sekian. Okay, sampai ada tesis, ijma'at fit tafsir. Ijma' yang dibuat dalam ilmu tafsir. Kita ada ijma' dalam hadis, ijma' dalam bahasa Arab. Ijma' semua tempat ada. Okay, semua bidang ada. Tapi yang kita nak fokus dekat sini, ijma' dalam bidang fiqh, usul fiqh. So daripada satu hukum akan, walaupun sebenarnya boleh juga merangkumi akidah, pada suatu hukum pada kes tertentu. Dan ijma' adalah hujjah pada zaman tersebut dan kepada generasi yang mendatang. Tidak kira pada era mana mereka hidup. Itu penting. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, ijma' ini kesepakatan semua. Bukan majoriti. Semua. Okey. Kesepakatan semua. Itu satu. So, pandangan majoriti, al-jumhur ataupun jamahir hatta, adakah itu dikategorikan sebagai ijma'? Tak. Itu bukan ijma'. Ijma' adalah kesepakatan semua ulama, bukan majoriti. Majoriti bukan ijma', dan majoriti bukan hujjah dalam ilmu usul. Qaulul jumhur bukan hujjah. Okey. Cuma qaulul jumhur mungkin kita cakap yusta'nas ataupun yurajjah. Yusta'nas ataupun yurajjah bihi.
Maksudnya kita boleh gunakan, bila kita cakap ini qaul jumhur, kita cakap ini macam satu petanda lah. Tapi dia bukan hujah. Ini qaul jumhur, awak mesti terima. Tak. Kita tak boleh datang dekat orang, kita cakap awak kena terima pandangan ni sebab ini pandangan majoriti ulama'. Tak boleh. Selagi mana pandangan yang orang tu pegang bukan pandangan yang syadz, pandangan yang ganjil, yang pelik, yang dibuang oleh para ulama'. Tak. Pandangan muktabar. As long as dia pegang pandangan muktabar, as long as dia bertaklid kepada imam ataupun mazhab yang muktabar, kita tak boleh datang dekat dia, qaul jumhur kata sekian-sekian, awak wajib ikut. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Pada asalnya, okay, Ana tak bincang kalau kita jadi pemerintah, kita ada wilayah. Wilayah ni maksudnya kekuasaan. As-sultah dan syariah, kemudian kita tentukan fatwa atau qada kepada satu kes ke fatwa kepada masyarakat, itu cerita lain. Ini pada asalnya. Pada asalnya kita tak boleh datang ke orang, kita berhujah dengan dia, kita cakap qaul jumhur cakap macam ni, awak kena ikut. Itu pada asalnya. Pada asalnya. Okay, Ana tak bincang tentang kita jadi pemerintah, kita berhukum dengan qaul jumhur, so semua rakyat kena ikut. Itu cerita lain. Asalnya qaul jumhur bukan hujah. Okay. Kemudian ijma' mesti kesepakatan. Dia bukan, kalau seorang tak ada pun tak jadi ijma'. Okay. Dan ianya adalah hujah pada zaman tersebut. Ijma' ni dalil dan hujah. Pada zaman tersebut, maksudnya zaman berlaku ijma' tu. Zaman berlaku ijma', dia dah jadi dalil dan hujah yang konkret. Konkret. Okay. Hatta sebahagian ulama', kalau si ingat Ana, kalau Ana tak silap, Ana kena rujuk balik. Sebagian ulama' antaranya Imam Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawi ataupun Abdul Karim At-Tufi, imam dalam mazhab Hanbali besar, wafat 716 Hijrah. Anak murid kepada Ibn Taymiyah, Syekhul Islam. Imam Najmuddin At-Tufi sebutkan dalam, sama ada kitab beliau dalam usul, okay, Bulbul, Syarah Mukhtasar Radah tu, ataupun dalam Syarah Arba'in beliau At-Ta'yin, yang beliau kata ijma' lebih kuat daripada dalil Quran dan hadis. Beliau kata ijma' lebih kuat. Ada wajah sebenarnya, sebab tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, semua ijma' dan kesepakatan ulama' dia mesti bersandar kepada dalil Quran dan hadis. Confirm. Saya beritahu siap-siap, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kaedah, tak ada ijma' dekat muka bumi ni, ijma' yang valid dan sah. Tiada ijma' yang valid dan sah, melainkan dia mesti bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat nota. Semua ijma' yang sah dan mu'tabar bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Sebab tu ulama usul fiqh kita sebut al-ijma' la budda lahu ataupun la budda min ayyakuna lahu mustanad. Ijma' itu tidak dapat tidak, dia mesti kena ada sandaran daripada dalil. La budda ayyakuna lahu mustanadun minal Qur'ani was sunnah. Okay. Dan dia kuat sebab bila thabit ijma', walaupun ijma' ni sebenarnya ada maratib, ada martabat. Okay. Ala kulli hal tu mungkin minggu depan kita bahas martabat ijma'. Maksudnya ijma' ni ada level. Tapi level ijma' yang paling tinggi, dia memang sangat kuat, dia dalil yang sangat kuat lah. Sehingga Imam Tufi anggap dia lagi kuat daripada Quran dan hadis. Bukan sebab ijma' itu wahyu, tak. Sebab ijma' confirm bersandar kepada wahyu. So bila Imam At-Tufi kata ijma' lagi kuat daripada Quran dan hadis, bukan semata-mata sebab ijma', sebab dalam ijma' tu adalah Quran dan hadis. So Quran hadis yang ada dalam ijma' tu dan bercampur dengan ijma' tu, memang dia lagi kuat daripada Quran dan hadis lah. Daripada Quran dan hadis semata. Ijma' dalam dia dah ada package Quran dan hadis, seolah di 3 in 1. Kan? So bila kita ambil dalil sahaja dengan ijma' yang dia dah 3 in 1, dalam dia ada dalil, ijma' lagi kuat menurut Tufi. Menurut Imam Najmuddin At-Tufi. Dan sebenarnya pandangan beliau ada wajahnya.
Sebab semua ijma' mesti ada dalil. Bila kita cakap ijma' lagi kuat daripada dalil, bukan maksud ijma' tu sendiri, dalil yang ada ijma'. Sebab ijma' mesti kena ada dalil. Tu ulama selalu kata tentang dalilul ijma', dalilul ijma'. Okey. Dan ijma' ni diberi keyakinan. Ijma' ni diberi keyakinan. Kepada zaman tersebut dia dah jadi hujah. Berlaku uji ijma' pada satu zaman tu dah jadi hujah. Dan kepada generasi yang mendatang. Zaman selepas tu berterusan sampai hari kiamat, ijma' tu kekal hujah yang relevan. Kita tak boleh lawan dan bantah ijma'. Tu pun tuan-tuan dan puan-puan tulis. Tuan-tuan dan puan-puan kena buat nota. Okay, kalau boleh buat nota. Kita tak boleh lawan dan batalkan ijma' yang dah berlaku. Ijma' yang dah berlaku. Yang dah, ulama kata istiqrar. Yang dah berlaku dan berlangsung. Yang telah sah dan berlangsung. Okay? Kita tak boleh batalkan ijma' yang telah sah dan berlangsung. Tak kisahlah kita ni siapa pun. Hatta kalau kita ni mujtahid ni yang sangat alim, ilmu kita sangat tinggi sampai planet Pluto pun, kita tak boleh batalkan ijma'. Tak boleh batalkan ijma'. Orang Inggeris kata no ifs and buts. Bila ijma' datang, no ifs and buts. Terima. Awak tak boleh nak kata sebenarnya tak ada. Ijma' datang, habis itu. Ijma' kuat. Dengan syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat yang menyebabkan ijma' tu valid lah. Okay? Bila ijma' yang valid, ijma' yang penuhi syarat datang, no ifs and buts. Kena terima. Tak boleh kata macam, tapi tak boleh kata macam sekiranya ataupun macam, tak ada. Tak ada pengecualian tapi semua tak ada. Bila ijma' datang, kita kena terima. Okay? Kepada generasi yang mendatang, tidak kira pada era mana mereka hidup. Tu dia. Tak kisah era mana. Kita yang hidup zaman sekarang, kita yang hidup 2022 ni, ijma' yang berlaku zaman sahabat, valid tak? Valid lagi. Kita yang hidup zaman sekarang ni, takkan boleh batalkan ijma' yang berlaku pada zaman sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kita yang hidup zaman sekarang ni, kita tak boleh batalkan ijma' yang berlaku zaman tabi'in. Kita yang hidup sekarang ni, kita tak boleh batalkan ijma' yang dah berlaku zaman tabi'in. Dan seterusnya. Once ijma' tu dah establish, dah istiqrar, dah establish, dah sah, dah berlangsung, tak boleh batal. Dan dia akan jadi hujah yang kuat sehinggalah kiamat. Sebab itulah, tanpa ijma' sesat. Orang akan sesat. Tanpa ijma' orang akan sesat. Siapa yang tak ikut ijma' pasti sesat. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayatkan oleh Abu Daud, ada khilaf ulama tentang cerita hadis tu. La tajtami'u ummati ala ad-dalalah. Umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. La tajtami'u ummati ala ad-dalalah. Umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Mafhum, apa yang kita faham? Maksudnya, bila kata umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, mafhum dia, semua yang umat aku sepakatkan pasti bukan kesesatan. Maksudnya pasti kebenaran. Itu dia. Umat aku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Mafhum dia maksudnya, semua yang umat aku sepakatkan pasti kebenaran. Jadi siapa yang tak ikut ijma', dia sesat. Dan antara penanda aras, pembeza utama di antara ahli sunnah wal jamaah dengan bukan ahli sunnah wal jamaah apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya kan, apa pembeza utama, penanda aras utama yang membezakan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan bukan ahli sunnah wal jamaah? Jawapan dia adalah ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang kuat dan teguh kepada ijma'.
Yang sah dan valid. Ha. Yang sah dan valid kan. Terutamanya ijma' salafus soleh. Sebab ijma' salafus soleh dia lebih mudah, dia lebih senang untuk kita validate dia. Okey. Ijma' salafus soleh lebih senang untuk kita validasikan dia, untuk kita validate dia berbanding dengan ijma' yang datang pada zaman terkemudian. Okey. Ala kulli hal tak apa, itu minggu depan akan sentuh. Cuma poin anak adalah yang membezakan ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah adalah ahli sunnah kuat berpegang dengan ijma'. Terutamanya ijma' yang sah dan valid. Bukan ijma' dakwa-dakwi, tak. Ijma' yang sah dan valid. Sebab semua orang dia boleh baca Quran dan dia boleh baca hadis dan dia boleh cuba faham Quran dan dia boleh cuba faham hadis ikut kepala otak dia. Semua orang boleh. Hatta firqah-firqah, golongan-golongan yang melampau dalam kesesatan dan kepesongan pun baca Quran dengan hadis. Orang sekular dan liberal, sekular pun ada kot mungkin. Ya, ataupun liberal Islam pun baca Quran dengan hadis, buat kajian, buat research. Kan? Ada right tentang apa yang ada dalam Quran dan hadis. Tapi mereka tak dipelihara pemikiran dan idea mereka itu dengan sumber yang maksum, iaitu Quran, Sunnah dan Ijma'. Ijma' juga sumber yang maksum yang dinaskan kemaksumannya oleh Nabi SAW. Dan juga dengan Al-Quran, mengikut sebagian ulama' daripada istinbat Imam Asy-Syafi'i. Wa man yattabi' ghaira sabilil mu'minin, siapa yang ikut jalan selain daripada jalan orang beriman. Imam Syafi'i istinbat daripada ayat tersebut, ini tentang ijma' lah ni. Sebab ijma' adalah jalan semua orang. Inilah jalan semua orang beriman pilih, kita ikut jalan selain tu. Maksudnya kita lawan dengan ijma'. Kan? So, akan diancam dengan neraka orang yang mengikut jalan selain daripada jalan orang beriman. Ancam dengan neraka maksudnya dia ikut jalan kesesatan lah dan jalan maksiat. Okay? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini sahaja. InsyaAllah kita sama minggu depan dekat sini. Dan tidak disyaratkan inqiradul ijma' ataupun inqiradul asr. Fi ayyi asrin kan wala yushtaratu inqiraduhu. Inqiradul asr ataupun inqiradul ijma'. Ana kena check balik terjemahan ni. Inqiradul asr lagi tepat rasanya. Okay. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada soalan. Okey. Sampai sini saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, lemah tak cakap dari diri sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.